Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah pada petang ini kita akan teruskan sesi dengan bicara sufi wanita yang bertajuk Pengalaman Perjalanan Kerohanian Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar. Bicara sufi wanita pada petang ini akan disampaikan oleh Dr. Suhailiza Mat Hamdani. Beliau adalah pensyarah kanan di program dakwah dan pengurusan Islam Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Dengan ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadahu hamdan yuwafi wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dikasihi saudari pengurusi majlis, para asatizah, para masyayikh yang saya kira sedang berada di bangunan sebelah untuk menghadiri convention khas, juga para hadirin hadirat, ibu ayah yang berada di Dewan Besar Masjid Senayan pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adanya satu slot bicara sufi pada petang ini, dan saya kira saya bukanlah orang yang layak untuk bercakap di hadapan ini. Namun saya kira hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini adalah mereka yang terpilih. Di hadapan saya mungkin ada anak-anak yang masih lagi belum menjangkau 5 tahun. Di hadapan saya mungkin masih lagi ada anak-anak remaja yang berada di belakang, dan sudah pastinya ibu-ibu di hadapan ini. Ada juga remaja-remaja yang berada di luar. Dan apabila saya melihat poster kota sufi ini, sufi itu sendiri sangat murni, memberi satu kata nama yang sangat istimewa. Dan ini saya kira merupakan satu program dakwah kepada masyarakat yang sudah pastinya menginginkan adanya sedikit ilmu yang boleh diberikan, yang boleh diamalkan setidak-tidaknya, kalau bukan untuk keluarga tetapi untuk diri sendiri. Jadi pada hari ini saya merasakan suatu peluang untuk kita melihat suatu kisah yang menarik. Kalau melihat kepada perbincangan daripada semalam, petang, malam hingga ke pagi, banyak dibicarakan oleh para pembentang berkenaan dengan tariqah, berkenaan dengan tasawuf. Namun saya pasti ada antara hadirin dan hadirat sekalian yang mungkin baru nak tahu apa itu tasawuf. Yang mungkin ada antara kita yang datang pada hari ini yang mungkin baru nak mengenali apa itu tarikat. Malah mungkin ada yang datang pada hari ini, mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan masjid. Jadi kesempatannya ada pada petang ini apabila diberi peluang untuk membicarakan tentang tasawuf pada sisi seorang wanita. Molek bagi saya untuk memperkenalkan kepada ibu-ibu yang berada di hadapan saya ini, dan juga mungkin ada ayah-ayah di sana yang belum mengenali seorang tokoh sufi yang sangat hebat diperkatakan, yang mana beliau merupakan generasi ataupun keturunan Habibullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita berbalik kepada ayat Quran ya, tentang perbincangan tasawuf, tentang wanita, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan darjat wanita ini sebenarnya mempunyai kemuliaan, keistimewaan yang sama darjatnya dengan golongan lelaki. Sama darjatnya dengan golongan lelaki, dan yang membezakan mereka hanyalah ketakwaan. Ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka masuk dalam syurga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Tuan-tuan, puan-puan, jelas di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan betapa mulianya kaum wanita. Di hadapan saya ini ibu-ibu, anak-anak sekalian, darjat wanita telah dimuliakan apabila datangnya Islam. Dan begitu jugalah apabila kita menceritakan tentang dunia sufi. Ya, dunia sufi ini dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi. Dan ada antara mereka ini merupakan tokoh sufi wanita sebenarnya, yang mungkin kita jarang-jarang dengar. Tetapi inilah yang akan kita ceritakan, dan saya ingin berkongsi kepada puan-puan dan juga tuan-tuan sekalian. Beliau yang saya maksudkan di sini adalah bernama Sayyidah Nafisah binti Hasan. Kalau kita pernah dengar Sayyidah Nafisah binti Hasan ini, nama beliau adalah Nafisah binti Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nampak tu? Dia generasi Rasulullah SAW merupakan cicit kepada Hasan. Ini seorang tokoh wanita dalam dunia sufi, telah memberikan banyak sumbangan, bukan sahaja kepada dunia sufi, malah yang menariknya tuan-puan, beliau adalah seorang wanita, isteri, ibu dan juga pembimbing kepada masyarakat. Sesuai dah dengan kita hari ini. Yang datang pada hari ini, saya yakin, ya, anda adalah suri rumah, anda adalah yang bekerja, anda adalah juga ada anak-anak. Jadi bagaimana kita nak tahu apakah pengalaman kerohanian Sayyidah Nafisah ini, sehingga beliau menjadi lambang kepada tasawuf, bidang tasawuf di dalam kalangan ahli-ahli tasawuf. Sayyidah Nafisah, ayahnya bernama Hasan Al-Anwar. Hasan Al-Anwar, Anwar ni maknanya bercahaya. Ya, maknanya rupa wajah ayah ni bercahaya kerana ayah Sayyidah Nafisah ini merupakan seorang alim yang sentiasa memberikan pengajarannya ketika itu di Masjidil Haram. Maknanya ayah ni seorang yang sangat dikenalilah di Masjidil Haram, ya. Dan beliau dilahirkan pada 11 Rabiul Awal 145 Hijrah di Makkah. Apa yang menarik tuan-puan, kisah Sayyidah Nafisah ni, apabila beliau dilahirkan, ayahnya mendapat tahu kabar akan lahirnya seorang anak perempuan bernama Sayyidah Nafisah ini. Ketika itu ayahnya sedang mengajar di Masjidil Haram. Jadi bila sampai berita lahirnya seorang anak bernama Nafisah ni, maka ketika itu Hasan yang tengah mengajar ni bercakap dengan hadirin, dia beritahu telah lahir anak saya yang bernama, belum diberi nama lagi masa itu, ya, yang diberi nama selepas itu. Tetapi nak ceritanya kat sini, Hasan ni telah menyebut satu hadis Nabi, yang mana hadis Nabi ni sangat penting untuk kita dengar, ya. Bila mengutip Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memiliki 3 anak perempuan, dia mengajari mereka sopan santun,
dan menafkahi mereka, maka mereka betul-betul pasti akan masuk syurga. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 anak perempuan? Kemudian Rasulullah berkata, ya, kalau 2 pun masuk syurga. Sahabat lain bertanya, bagaimana lagi kalau 1 perempuan? Maka Rasulullah berkata, ya, walau 1 perempuan akan masuk syurga ibu bapanya. Dengan keadaan kita menjaga anak itu, mendidik dengan baik, menjaga adab sopan santun dan memberikan dia keperluannya, maka akan masuk syurga. Jadi kalau anak-anak kita yang ada di hadapan ni, ibu-ibu, ayah-ayah, kita perlu rasa bersyukur sebab pakej masuk syurga dah ada. Didiklah anak tu 2-3 orang, perempuan, hatta seorang pun dah ada satu pakej dah tuan-puan. Itu yang disebut oleh Hasan Anwar di hadapan hadirin hadirat dalam kelas dia. Jadi Sayyidina Nafisah ini daripada lahirnya beliau pergi ke masjid tiap hari tuan-puan. Ikut ayah dia mengajar dalam kuliah masjid, ya. Hari-hari dengar kuliah ayah dia, kemudian ada lagi syekh-syekh lain datang dia dengar. Jadi kehidupan beliau telah banyak diberikan didikan oleh ayahnya dan ramai guru-guru di Masjidil Haram, menjadikan beliau ni seorang yang sangat faqih dalam ilmu agama, dan beliau telah banyak mengetahui ataupun mempelajari segala ilmu termasuklah Al-Quranul Karim, ya, sehingga maknanya umur 7 tahun dia dah selesai dah baca Al-Quran, tajwid, dia dah selesai semua tu, dan menyebabkan beliau menjadi seorang yang sangat-sangat faqih dalam ilmu-ilmu agama, termasuklah ilmu fiqh, ilmu hadis dan lain-lain. Sehingga kan beliau ni digelar sebagai Ummul Ulum. Maknanya ibu segala ilmu, ataupun digelar sebagai Nafisat Al-Abidah. Nafisat Al-Abidah ni maknanya ahli ibadah. Dan banyak gelaran lain yang diterima oleh Nafisah. Jadi apabila telah meningkat dewasa, ketika umur 16 tahun, beliau bernikah dengan salah seorang sepupu jauhnya yang bernama Ishaq Al-Mu'taman bin Ja'far As-Sadiq, yang merupakan keturunan Sayyidina Husain. Mana kata dia dikahwinkan dengan sepupu jauh dia. Jadi sebenarnya perkahwinan ini telah menggabungkan antara 2 keturunan, Hasan dan juga Husain. Jadi bila dah berlaku perkahwinan yang tersebut, maka sesungguhnya suaminya ini adalah seorang yang sangat sportif lah, kita kata. Dalam zaman sangat sportif lah, sangat support isteri dia. Ya, suami dia nak pergi beribadah ke masjid, boleh. Dia nak ikut kuliah kat masjid, boleh. Dia nak beribadah malam, boleh. Dia nak puasa, boleh. Maknanya suami ni seorang sangat baik. Jadi itu antara kelebihan yang ada pada suami Sayyidah Nafisah ni. Macam tuan-puan hari ni lah kan, datang masjid kan, datang sendiri ke suami bawa? Atau ramai-ramai? Suami izinkan tak? Izin. Suami memberi support lah pada kita kan. Jadi itu pentingnya dalam keluarga, apabila berlakunya toleransi antara suami isteri, itu yang berlaku pada Sayyidah Nafisah ni. Saya nak cerita lebih ringkas ya, sebab kita nak pergi kepada apa amalan dia. Jadi Sayyidah Nafisah ni sebenarnya setelah beberapa lama mereka pergi berhijrah ke Mesir, dan kerana ketokohan ilmunya itu disegani oleh ulama-ulama, tahun 193 Hijrah, ya, beliau pergi berhijrah ke Mesir kerana nak menziarahi saudara mara di Mesir. Ketika itulah seluruh ulama yang sezaman dengannya, bila dengar nama Sayyidah Nafisah, mereka datang berguru bersama dengan Sayyidah Nafisah. Termasuklah Imam Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i. Jadi apa yang berlaku ketika itu,
Oleh kerana ramai sangat yang nak datang jumpa, datang ke rumah Saidatina Nafisah ni, rumah tak muat, ya. Jadi pemerintah masa ketika itu kata, kita nak hadiahkanlah, rumah besar sikit. Jadi bila orang datang tu, adalah masa untuk Saidatina Nafisah ni beribadah. Sebab beliau ni seorang yang suka beribadah waktu malam dan siang. Jadi bila orang datang ramai-ramai, maka apa yang berlaku adalah beliau tidak ada masa untuk beribadah. Jadi bila ditawarkan rumah yang lebih selesa, ada orang datang pada hari Rabu dan Sabtu sahaja, maka kekallah Sayyidah Nafisah di Mesir sehingga kewafatannya pada 208 Hijrah di situ. Ya. Jadi apa yang menariknya adalah beliau ni didatangi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya, Imam mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau datang ke Mesir tahun 199 Hijrah, berguru dengan Sayyidah Nafisah dan sentiasa hadir dalam majlis-majlis ilmu. Beliau belajar hadis dengan Sayyidah Nafisah sendiri. Kita nampak, ya? Mana kata keteguhan ilmu Sayyidah Nafisah ini amat disegani, sehinggalah ulama-ulama fiqh ketika itu bukan sahaja Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh-tokoh sufi seperti Zurunin di Mesir, dan ramai lagi tokoh-tokoh daripada muhaddisin dan mufassirin datang berguru dengan beliau di Mesir ketika itu. Bukan itu sahaja tuan-puan, malah Imam Malik bin Anas, ya. Maknanya Sayyidah Nafisah ini pernah juga berguru dengan Imam Malik bin Anas sehingga beliau menghafal kitab Muwatta, kitab yang paling menjadi panduan, ya, dalam mazhab Imam Malik ini dihafal oleh Sayyidah Nafisah. Makna kata apa? Tak cerita kat sini kehebatan seorang yang bernama Nafisah ini bukan saja digeruni oleh orang awam, tetapi juga dihormati oleh para ulama. Apakah amalan kerohanian? Yang ini kita nak fokus sebenarnya, tuan-puan. Ya, amalan kerohanian Sayyidah Nafisah. Kita wanita kan? Kita nak tahu apa amalan kerohanian Sayyidah Nafisah. Jadi Sayyidah Nafisah ini sebenarnya seorang yang sangat banyak mengkhatam Al-Quran. Sehingga diceritakan sehingga akhir hayatnya beliau mengetahui ajalnya dah nak hampir tiba, kubur digali sendiri di rumahnya. Dia kubur gali sendiri. Dia gali kubur itu sendiri. Dan beliau setiap hari akan masuk dan solat di ruangan itu, solat khatam Quran, sehingga ada riwayat mengatakan, pernah ada yang mengatakan ada yang 6,000 kali, ada yang 1,900 kali kerana beliau menghatamkan Al-Quran. Jadi, ya tuan-puan, bercakap tentang khatam Quran ni, sebenarnya khatam Quran ni memang merupakan satu daripada amalan para ulama salafus soleh. Kita tak heran mereka boleh hafal. Sayyidina Osman satu rakaat boleh khatam Quran. Imam Syafi'i boleh menghafal setiap hari, khatam setiap hari, 60 kali Ramadan. Kan? Hebat tak? Kita boleh khatam Quran setahun sekali jadilah. Boleh tak? Khatam Quran setahun sekali bulan Ramadan. Kan? Bulan Ramadan khatam Quran. Betul tak? Itu memang kita buat. Tapi kalau nak harap nak bulan-bulan seterusnya untuk khatam Quran, memerlukan kepada mujahadah. Tapi Nabi sebut antara khatam Quran dengan cepat ataupun tadabbur Al-Quran, mana yang lebih dahulu? Sudah pastilah pertama
Al-Quran untuk dibaca dan ditadabbur ayatnya. Itu yang pertama yang wajib. Yang kedua, kata ulama, jika ada pada masa tertentu afdal untuk kita khatam Quran seperti dalam bulan Ramadan, maka barulah apa? Kita bersungguh-sungguh untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi saya lihat apa yang dibuat oleh masyarakat di Malaysia lah ya. Di Malaysia ni memang hebat. Bila sebut nak Ramadan je, terus buat grup tadarus Al-Quran. Kan? Lepas tu kita bagi-bagilah juzuk. Tapi masalahnya ada pula bagi juzuk. Makcik ni buat kat rumah. Yang lain buka surau. Dia tak bersekali. Dia bukan bertadarus namanya tu tuan-puan. Tadarus Al-Quran yang sebenarnya yang digalakkan adalah kalau kita kata khatam Al-Quran apabila dilakukan secara berjemaah. Ada yang mendengar bacaan yang lain, ada yang membetulkan bacaan yang lain sehingga berjaya khatam Quran, maka dapatlah fadilat khatam Quran. Ada juga yang buat rutin satu hari nak khatamkan satu juzuk. Jadi setiap kali solat habis 4 muka surat ataupun 5 muka surat. 5 kali waktu solat dah dapat satu juzuk. Itu antara cara-cara yang biasa yang dilakukan ya. Biasa kalau ibu-ibu ayah ni saya tahu memang ibu-ibu memang kuat baca Quran. Saya nampak ya. Alhamdulillah. Cumanya dekat situ maknanya apa? Fadilat khatam Quran itu akan diperolehi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana tadabbur Al-Quran. Kita tak perlu nak lihat kepada amalan yang dibuat oleh salafus saleh untuk dijadikan panduan. Ya, betul. Tetapi ya, ulama telah menekankan bahawa Imam Nawawi sebut bahawa bacalah Al-Quran dan khatamlah Al-Quran mengikut kemampuan. Dalam satu hadis Nabi sebut bahawa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, berapa hari saya harus menyelesaikan khatam Quran? Nabi sebut, boleh 1 bulan. Lepas tu sahabat dia tanya balik, saya boleh khatam kurang daripada tu wahai Nabi? Kemudian Nabi kata, boleh, khatamlah dalam masa 7 hari. Lepas tu sahabatnya kata, wahai Nabi, saya boleh khatam lebih cepat daripada itu. Nabi sebut apa? Sesiapa yang membaca Al-Quran dalam kurang 3 hari, maka dia tidak akan mengerti. Maksud hadis ni nak bagi tahu kita bahawa baca Al-Quran itu adalah digalakkan dengan cara berhati-hati, bertadabbur, bukan tergesa-gesa ya. Tapi bukan maknanya baca Al-Quran 3 hari kurang 3 hari itu adalah haram, tidak ya. Itu tidak dimaksudkan dalam hadis ni. Okey. Yang kedua, Sayyidah Nafisah. Kalau kita lihat dalam kisahnya, yang ini memang satu benda yang sangat dekat dengan kita. Puan-puan ya. Beliau hanya menikmati juadah ketika bersama suaminya. Mana kata beliau seorang yang sangat suka berpuasa. Maknanya ahli saum. Sangat suka berpuasa, istiqamah berpuasa. Dan ini disaksikan oleh Sayyidah Zainab yang juga anak saudaranya. Anak saudara beliau ni tinggal selama 40 tahun dengan Sayyidah Nafisah. Apa kata beliau? Aku telah berkhidmat kepada mak saudaraku ini selama 40 tahun. Aku tidak pernah lagi melihat beliau tidur pada siang dan malam kecuali kerana terpaksa, kerana sibuk dengan beribadah. Beliau juga sentiasa berpuasa kecuali pada 1 Syawal, 10 Zulhijjah dan hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai mak saudaraku, tidakkah engkau berasa penat dan kasihan?
Tak penat ke pergi tebus badanmu? Asyik puasa je kan? Lalu beliau berkata, bagaimana aku mampu mengasihani diriku sedangkan di hadapanku azab Allah sedang menanti. Tiada siapa pun yang dapat mengelak kecuali orang-orang yang berjaya. Tuan-puan, kata-kata Sayyidah Nafisah ini sangat menyentuh kita apabila kita melihat bahawasanya beliau begitu takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut tu sebenarnya itulah yang dikatakan di dalam proses penyucian jiwa ni, ya, nak menimbulkan perasaan takut. Takut dalam tasawuf disebut khaufun. Khaufun, takut. Walaupun beliau ni seorang yang suka beribadah, tetapi beliau masih mahu istiqamah dalam berpuasa. Ya? Dan kerana apa kalau kita fikirkan? Kerana apa beliau mampu istiqamah? Kerana ada perasaan takut. Dalam proses penyucian jiwa atau kita sebut sebagai tasawuf ni, mesti ada perasaan takut, tuan-puan. Dalam kita nak beribadah kepada Allah ni, mesti ada perasaan takut. Sebab dalam satu hadis disebut, berfirman Allah Subhanahu wa taala, demi keagungan dan kekuasaanku, tidak mungkin berkumpul dua rasa takut dalam diri hamba-Ku dan tidak akan berkumpul dua rasa aman. Jika ia merasa aman padaku di dunia, maka akan aku buat dia takut di akhirat. Dan jika ia takut padaku di dunia, maka ia akan aman di akhirat. Maknanya apa? Bila kita takut nak melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah kat dunia ni, maka Allah akan membalasnya dengan apa? Dengan syurga di akhirat. Macam mana malaikat takut dengan Allah? Dalam surah An-Nahl. Nanti puan-puan balik boleh lihat, boleh baca. Malaikat, mereka merasa takut kepada Allah dan mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahap malaikat takut, ya. Khalifah Umar Abdul Aziz, tahap takut dia macam mana? Bila dengar bacaan Al-Quran, jadi apa? Bergetar. Bergetar badan ni, menggigil. Tak? Kita baca Quran, kita rasa apa? Tuan-puan rasa apa? Tak ada rasa apa. Belum rasa takut lagi kita punya tahap. Kita tak mampu lagi nak merasa takut. Bagaimana perasaan tu ada pada Sayyidah Nafisah. Tetapi para ulama telah memberikan panduan pada kita. Tuan-puan, kita kena timbulkan rasa takut ni. Macam mana cara dia? Cara dia disebut, pertama, perlu menjaga anggota badan. Ini kita nak timbulkan rasa takut pada Allah ni. Cara dia pertama, jaga anggota badan kita. Mata, telinga, mulut. Apa lagi? Yang paling power sekarang ni apa? Anggota paling power sekarang ni media sosial kita, jari kita, kan? Cara dia yang disebut oleh ulama, jaga anggota badan kita, baru timbul rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga makanan. Ni ulama sebut ni, Abu Talib Al-Maki. Jaga makanan kita. Jangan berlebihan, ya? Jangan berlebihan. Dan yang ketiga, tidak lalai dan tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Ini adalah kaedah ataupun pesanan ulama. Bagaimana cara kita nak membina perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, dalam kalau kita baca tentang tarikat tasawuf ni, ya, semalam pun dah ramai cerita tentang tarikat. Tapi hari ini saya nak kita fokus kepada macam mana kita sendiri nak buat. Kita sendiri nak buat macam mana? Kalau kita belum lagi bertarikat, kalau hari ini mungkin masih ada lagi yang belum pernah dengar tarikat, mungkin tak faham. Itu tak apa. Tapi yang penting bagaimana kita nak menyucikan diri kita. Inilah yang diajar oleh Sayyidah Nafisah.
Beliau mengajar kita, pertama kita perlu ada perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia adalah seperti yang disebut tadi oleh ulama, menjaga anggota badan kita. Takut ini tuan-puan, dia perlu disertai dengan rasa harapan. Ya, harapan iaitu raja. Raja ya, dalam istilah tasawuf berharap. Mesti berharap. Kita hari-hari buat ibadah, apa yang kita harap tuan-puan? Apa yang kita harap? Apa yang kita harap tuan-puan? Hari-hari kita beribadah. Harapan untuk kita masuk syurga, betul? Khauf. Apa yang kita takut tuan-puan? Takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah merupakan satu kaedah dalam tasawuf untuk menyucikan diri kita supaya kita lebih dekat apabila melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ada perasaan khauf dan raja. Contoh, setiap hari kita baca selepas sembahyang. Apa dia? Doa yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ ada perasaan pengharapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, gunakanlah kami kebaikan di dunia ini. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Maka di situlah adanya pengharapan dan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita mengharap supaya ibadah kita ini diterima dan masuk syurga, kerana kita takut untuk menerima azab neraka. Itu adalah satu daripada amalan penyucian jiwa yang diberikan oleh para ulama sufi. Tetapi tuan-puan, ada seorang lagi sufi wanita ni yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Kalau puan-puan biasa dengar, Rabi'atul Adawiyah ini dia lahir lebih awal daripada Sayyidah Nafisah. Hebatnya wanita ini, saya cerita sikit saja. Rabi'atul Adawiyah ini mempunyai suatu pendekatan kepada Allah yang berbeza dengan ahli sufi lain. Kerana bagi beliau, mahabbah ilallah, cinta kepada Allah yang lebih utama. Makna kata bila dia nak buat ibadah, bukan mengharapkan syurga dan bukan kerana takutkan neraka. Itu Rabi'ah. Sehingga ada satu syair yang daripada beliau apabila beliau menyatakan bahawa jika aku melakukan ibadah kepadamu ya Allah kerana aku takutkan neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka itu, bakarlah aku. Tapi kalau aku beribadah kepadamu ya Allah kerana aku mahu syurga, maka haramkanlah aku daripada syurga. Mana kata apa? Bukan sebab ada neraka, bukan sebab ada syurga dia beribadah. Tetapi beliau berkata, tetapi kalau aku beribadah kepadamu kerana aku mengharapkan untuk melihat wajahmu, maka gunakanlah aku untuk melihat wajahmu. Maka itulah yang diharapkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Kita tak mengharapkan lagi dah dunia ini. Bagi beliau, dunia ini adalah di bawah tapak kakinya. Kan? Cuma pada hari ini, kita nak fokus kepada Sayyidah Nafisah. Macam mana kita orang masyarakat yang memang dah biasa dengan amalan-amalan ibadah ni, nak mengukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui apa? Beberapa kaedah yang disebut oleh ulama. Saya share kat sini. Mujahadah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut al-mujahadah man jahada nafsahu. Mujahadah itu bermaksud menentang hawa nafsu. Al-mujahadah, ya? Bermaksud dalam bermujahadah itu adalah perlu ada inisiatif daripada kita sendiri. Manakala hidayah itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dapatkan mujahadah ni tuan-puan, macam mana yang Sayyidah Nafisah buat, istiqamah dia puasa, sembahyang malam dia buat,
Dan juga nak dapatkan hidayah Allah ni, mesti dapat pertolongan Allah. Kita kena minta Allah, tuan-puan. Kita kena minta Allah. Itu antara kaedah yang diberikan oleh Sayyidah Nafisah pada kita. Benar. Dan disokong oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, kitab Ruhaniyah, Tarbiyatul Ruhaniyah, disebutkan nak mujahadah ni, tuan-puan, ada cara dia. Antaranya pertama, beruzlah, yang disebut, yang disyadangkan oleh Imam Nawawi. Uzlah. Uzlah ni maknanya kita mengasingkan diri. Mengasingkan diri seketika daripada apa? Rutin harian kita. Kita melakukan amalan-amalan yang menjadikan kita manusia yang lebih baik. Ya, kalau setengah-setengah ataupun jalan tariqah, mereka ada satu amalan yang disebutkan suluk. Bersuluk ini merupakan salah satu daripada uzlah. Kita pergi, kita merawat diri kita, kita berzikir, kita bermuhasabah. Itu uzlah antara kita boleh buat. Ataupun tuan-puan boleh bersendirian, berzikir dan sebagainya, itu al-uzlah lah. Yang kedua adalah as-samt. Maknanya diam. As-samt, diam. Diam. Diam maksudnya apa? Jaga, kurangkan, jarakkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Pertama, kata-kata yang membawa kepada dosa. Kedua, kata-kata yang membawa kepada lara atau kelalaian. Jadi diam ni bukan lidah aja, tuan-puan. Yang kita buat sekarang dia, yang kerap kita pegang kat jari tu, berhati-hatilah. Ya? Kalau ada adik-adik kat belakang tu, yang tiktokers tu, ingat benda ni. Cara kita nak mendapatkan mujahadah. Mujahadah maknanya kita berperang dengan nafsu kita pun, tuan-puan. Tiktokers nak dapatkan review tinggi, dia mesti update story hari-hari ataupun melalui media sosial. Tapi kadang-kadang kita tak berhati-hati. Yang ini yang disebut oleh ulama as-samt. Yang kedua, as-sahr. Yang ketiga, as-sahr. Apa as-sahr? Berjaga pengurusan malam kita. Bagaimana kita nak mengurus malam kita? Balik kerja ni lah, yang mana kita ni lah, ibu-ibu kan, balik kerja dah mula, anak-anak balik sekolah, kita dah mula sibuk di dapur. Kemudian kita solat maghrib, kemudian solat isyak. Apa lagi aktiviti malam? Pengurusan malam kita tu bagaimana? As-sahr tadi tu. Kalau Imam Syafi'i, malam kita bagi pada 3, tuan-puan. Pertama, ilmu. Kedua, tidur. Ketiga, solat. Sayyidah Nafisah, tuan-puan, qiyamul lail setiap malam. Qiyamul lail. Qiyamul lail diisi dengan pelbagai program kerohanian. Jadi di Kota Sufi ni ada malam ni program kerohanian. Berzikir. Betul tak? Berzikir, Negeri Sembilan berzikir malam ni. Program kerohanian itu adalah sebahagian daripada Qiyamul Lail. Kita kena ingat ya, Qiyamul Lail itu terkandung di dalamnya ibadah-ibadah, termasuklah solat tahajud. Jadi kalau malam tu kita masuk pergi masjid, mendengar ceramah, balik pada dengar ceramah, mungkin kita nak melakukan ibadah lain. Solat sunat witir ke, nak baca surah Al-Mulk ke apa, buatlah apa-apa pun. Lepas tu tidur sekejap. Lena-lena pukul 2 bangun. Terbangun. Larat bangun, solat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat pun jadilah. Ataupun kalau tak larat sangat lah. Memang tak larat sangat dah. Buat kerja petang tadi kan, kat kampung ada rewang.
Siapa yang dari bangat kampung penat sangat tapi terjaga malam, ataupun terjaga malam sebab anak nak buat susu, nangis, kita pergi dapur buat susu. Jadi Nabi ajar kan, Nabi ajar bila terjaga malam tak sempat ataupun kita rasa penat sangat nak bangun tahajud, apa yang diajar oleh Nabi, bacaan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbighfirli. Cukup. Allah ajar. Barang siapa yang bangun terjaga malam membaca doa tersebut, apabila dia berdoa, doanya akan dimakbulkan. Dan apabila dia bangun mengambil wuduk dan sembahyang, solatnya akan dimakbulkan. Ini yang diajar oleh ulama, tuan-puan. As-sahur, macam mana kita nak menguruskan masa waktu malam. Ya? Islam itu tidak menyusahkan umatnya. Kita katakan mewajib, walaupun sunat muakkad dituntut. Tetapi kalau kita dah niat tapi tertidur, dapat pahala juga. Yang keempat, yang diajar oleh ulama, as-saum, puasa. Jadi itu yang dibawa oleh Sayyidah Nafisah, ya. Dan cerita yang paling menyedihkan, bukan menyedihkan, yang kita kata apa? Mengharukan. Apabila beliau meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Berpuasa. Dan ketika itu orang-orang sekelilingnya tengok keadaan dia lemah sampai mereka cakap mereka minta dia supaya berbuka puasa. Tapi apa kata Nafisah? Beliau menjawab, alangkah anehnya saranan kalian. Selama 30 tahun ini aku bercita-cita nak berpuasa, nak menghadap Tuhanku. Tiba-tiba kamu nak suruh aku buka puasa? Maka beliau bertahan berpuasa sehinggalah sampai ke akhir hayatnya. Ketika beliau membaca ayat ini, ya. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Baca dalam surah Al-An'am ayat 127. Bila beliau baca je surah ni, maka selepas itu beliau menghembuskan nafasnya terakhir. Ini antara pengalaman kerohanian, ya, yang dibawa oleh Sayyidah Nafisah. Apabila beliau beristiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan yang sakit. Dan ini yang dilalui oleh ahli-ahli sufi wanita yang lain. Makna kata bila rasa sakit, semakin sakit tu baginya adalah semakin nikmat. Kalau kita sakit, kita minta apa? Kita minta sembuh. Tapi sufi wanita ini semakin sakit, semakin seksa, semakin nikmat baginya. Sehinggalah beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Adik tuan-puan, ini antara amalan-amalan yang dilakukan oleh Sayyidah Nafisah, ya. Amalan yang juga dilakukan oleh beliau apabila yang saya sebutkan tadi, solat tahajud. Solat tahajud ni, ya, kalau disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat tahajud ni adalah solat yang akan membantu solat fardu kita di akhirat kelak. Saya kata solat yang afdal, ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di mana di padang mahsyar nanti di seluruh manusia akan dihimpunkan di suatu kawasan pada hari kiamat. Lalu kedengaran suara-suara menyeru, siapakah di dunia yang telah meninggalkan tempat-tempat tidur mereka, iaitu qiyamul lail, lalu sekumpulan kecil yang bangun malam itu masuk syurga tanpa hisab. Ya tuan-puan, maknanya salat tahajud ni kalau kita dapat buat 2 rakaat pun memang Allah dah janji dah nak masuk syurga tanpa hisab melalui salat tahajud. Itu Allah dah janji dah. Allah berfirman,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Mana kata, bangunlah kamu pada sebahagian malam serta kerjakan solat tahajud padanya sebagai solat tambahan padamu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Jadi kalau kita ingat bila kita ada masalah, solusi yang terbaik adalah berdoa ketika tahajud. Dan ini diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa yang selalu kita baca. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dalam surah Al-Isra ayat 80. Tuan-puan, apa asbabun nuzul ayat ni? Ada ayat ni dibaca oleh Nabi ketika mana Nabi nak menerima ancaman Quraisy ketika itu. Ya, Nabi terima ancaman untuk dibunuh oleh Quraisy, maka Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Allah memerintahkan Nabi supaya keluar pergi berhijrah ke Madinah. Maka inilah doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan apabila kita menghadapi masalah ataupun apa-apa jua permohonan kepada Allah, baca doa ni. Ketika tahajud baca doa ni. Mungkin tak hafal pun tak apa, tapi ada maksud di situ. Memberi solusi kepada kehidupan kita. Jadi berkaitan dengan tahajud ni, yang diceritakan oleh para ulama, ya, berkaitan banyak fadilat tahajud yang tu mungkin masa tak sempat untuk saya menyampaikan di sini, ya. InsyaAllah mungkin pada masa-masa yang lain. Tapi apa yang penting adalah kita dah tahu amalan apa yang Siti Nafisah ni buat. Jadi amalan dia yang paling penting adalah istiqamah dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala secara persendirian, secara sendiri. Mereka kata ibu-ibu ayah-ayah, kalau kita tak mampu nak pergi jauh, kita buat sendiri kat rumah dengan cara yang diajar oleh Sayyidah Nafisah. Dan yang paling penting adalah dalam keadaan kita sentiasa melihat Allah Subhanahu Wa Taala berzikir. Ini merupakan satu daripada kunci yang juga dibawa oleh Sayyidah Nafisah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Maknanya apa? Zikir pada Allah ni tak kira masa, pagi, petang dan siang malam. Tapi yang boleh kita buatlah di rumah. Kalau yang ada wirid-wirid seperti maksurat, ada di rumah? Ada. Tuan-puan, maksurat ni kalau kita baca setiap hari, tuan-puan, dah cukup dah semua. Doa-doa dalam tu, doa meminta keampunan dunia akhirat, doa meminta kesihatan, doa memohon hidayah. Segala-gala wirid yang diajar oleh para asatizah dah terangkum dalam maksurat. Cuma soalannya, istiqamah ke tidak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta kita supaya istiqamah berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Zikir banyak-banyak. Kalau kata kita yang perempuan yang bekerja, bila masa yang sesuai nak baca maksurat ni? Jumaat. Bila waktu Jumaat? Waktu tengah hari, waktu tengah berehat. Pas subuh. Kalau yang duduk kat rumah tu boleh lagi. Yang bekerja ni bila? Masa dalam kereta lah. Wanita masa me time dia ayah dalam kereta. Luar kereta, bila keluar daripada kereta, dah bukan untuk diri dia dah. Ni dah untuk ayah-ayah, dah untuk anak-anak. Cuba kita lazimkan baca maksurat ni, walaupun tak start membaca, kita ada handphone, buka handphone. Lazimkan baca maksurat sebab dalam tu mengandungi banyak fadilat yang telah disusun oleh para ulama. Jadi yang menyusun ni kita Hasan Al-Banna yang menyusun ni. Mengandungi fadilat-fadilat surah-surah yang hebat seperti surah Al-Baqarah,
surah Al-Kursi, mengandungi doa-doa yang hebat. Cuma kita nak istiqamah tu bila? Puan-puan, masa itulah yang sesuai, ya. Dalam kereta tu pun kalau tak ada anak kecil. Kalau ada anak kecil dia dah meragam dah lain, dah. Jadi cari masa bila untuk kita melakukan zikir-zikir ini seperti yang diajarkan oleh para ulama. Kalau kita tak mampu nak mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh para masyayikh sebelum ini kan, macam buat payahnya nak pergi. Tak apa, kita buat dalam diri kita sendiri dulu. Istiqamahkan dalam kita diri sendiri, amalkan dalam diri sendiri, dan insyaAllah kita akan mendapat fadilatnya. Kerana Islam tu tidak menyusahkan. Jadi apa yang diberikan pada hari ini adalah merupakan salah satu daripada fadilat, ya. Kalau kita lihat tentang isu zikir ni, tuan-puan, tak ada isu sebenarnya yang diceritakan. Tetapi yang paling utama adalah berhati-hati supaya tidak ada lagi masalah persoalan berzikir. Contohnya yang berlaku pada beberapa ajaran sesat. Kalau di Malaysia ni, ya, pernah satu ketika dahulu baru-baru ni kan, yang Ibu Yati tu, ajaran sesat Ibu Yati, kan? Ajaran sesat ni yang mencuba menarik orang untuk mendekati Islam dengan cara yang mudah, sehingga adanya yang meninggalkan syariat, tak perlu sembahyang, tak payah semua. Itu yang kena berhati-hati. Sebab itulah para ulama berpesan kepada kita untuk mendalami ilmu tasawuf ni perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu. Belajar ilmu tasawuf ni fardu ain, supaya kita boleh membezakan mana yang betul, mana yang batil, ya. Ada juga dulu yang ada kalimah berzikir dengan sebutan yang salah. Yang tu puan-puan kena tahu. Kemudiannya ada juga yang berzikir dengan menyeru kepada rijalul ghaib. Rijalul ghaib ni apa pula? Kepada apa? Orang-orang yang ghaib. Maknanya dia menyeru kepada, ya, contohnya, ya, contoh yang zikir yang salah ni, ya, aghisuna min ajilah, aghisuna min rijalul ghaib. Ini satu ketika dahulu pernah berlaku di Malaysia dan telah diharamkan pergerakannya, iaitu Aurat Muhammadiyah. Jadi kita kena berhati-hati, tuan-puan, jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang salah. Sebab itulah alhamdulillah di Negeri Sembilan kita bersyukur, ya, sebab kita sudah ada nikmat tarikat. Jadi kalau kita nak masuk tarikat, nak beriltizam dengan tarikah ni, sudah ada dah. Dah tahu dah mana yang muktabar. Jadi saya menyuruh juga yang anak-anak muda lah yang duduk belakang tu. Inilah masanya kita nak melihat anak-anak muda kita ini supaya mereka sama-sama menghayati amalan salafus soleh. Ya. Kalau biasa ceramah kan, biasa kat depan ni mesti ada remaja yang sudah, apa nama dia, sampai kepada umur 50-an, 60-an. Saya kurang nampak lagi remaja yang bawah 20 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah mungkin ada. Nampak muda, semua nampak muda, kan? Kita cuba hendak menarik anak-anak muda supaya mencintai amalan-amalan ini, mencintai masjid. Sebab itulah bila program-program seperti ini dibuat di Kota Sufi contohnya, ajaklah anak-anak semua, ajaklah sanak-saudara semua. Kerana ini merupakan tanggungjawab kita, terutamanya kepada ayah-ayah yang di luar sana. Sebab Allah dah berpesan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jauhkanlah kamu dan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kita tak nak generasi-generasi akan datang menjadikan amalan-amalan yang tidak betul
Dan kalau kita lihat sekarang banyak lagi program-program luar yang lebih banyak mendapat sambutan. Di dataran contohnya yang baru-baru ni dibuat ya. Wa'iyazbillah. Adik kita sama-sama mengambil contoh pada hari ini apa yang saya cuba kongsikan sedikit sebanyak. Jika dia mengambil ada manfaat maka ambillah dia. Jika ada kesalahan maka saya mohon maaf. Kerana itu merupakan kelemahan diri saya. Dan yang penting adalah apa yang kita lakukan pada hari ini bukan untuk diri kita, tapi untuk memastikan bahawa amalan-amalan soleh yang diajar oleh para awliya dan ulama ini tersemat dalam hati kita insya-Allah. Dengan itu saya akhiri kalam saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.